Maknanya kita akan bayar lebih. Okay, kita akan bayar lebih. Ya, senang. Okey. Maknanya kita akan bayar lebih. Okay, kita bayar lebih. Jadi kita akan bayar lebih. Jadi dalam tempoh 3 tahun kita akan habis kita punya tunggakan dengan bank. Sekiranya bila kita bayar lebih itu dan habis cepat, semestinya itu akan mengurangkan keuntungan bank. Bank akan memberikan ibrah. Bila kalau kita bayar 5 tahun, bank telah kira keuntungan dia. Tapi bila kita bayar awal, bank dengan budi bicaranya on discretion, dia boleh memberikan ibrah. Sebaliknya, kalau dalam konvensional, kalau kita buat early settlement, itu beza di antara konvensional dan juga Islamik. Kalau dalam sesetengah loan dalam bank konvensional, kalau kita buat early settlement, bank akan charge pada kita. Charge lebih sebab kita bayar awal. Itu memang semangat riba lah, semangat itu loan konvensional. Tapi dalam Islamic banking ataupun finance, kalau kita bayar awal dengan semangat menyelesaikan tunggakan ataupun hutang dengan lebih awal, bank tak boleh mengenakan charge sebagaimana konvensional. Bagaimana konvensional tak boleh. Bank tak boleh kenakan charge. Sebaliknya, bank mungkin perlu memberikan ibrah sebab hutang itu dibayar awal. Okey, sekiranya bank mengenakan charge kepada orang yang membuat early settlement, iaitu bayaran awal, dia bayar hutang tu awal. Macam contoh yang tadi kita bincangkan, asalnya 5 tahun, dibayar awal dalam tempoh 3 tahun. Okey, sekiranya bank mengenakan charge kepada pelanggan tersebut, itu telah pun melanggar undang-undang. Langgar perjanjian yang tidak ada pun disebut. Kerana apa? Al-aslu fil uqud ridha al-muta'aqidain. Asal at origin, secara asalnya dalam akad-akad yang terbina ini perlu ada keredaan kedua pihak. Antaradhim bainakum. Jadi, taradhi itu adalah penting. Dan benda itu tidak dimasukkan dalam perjanjian yang tidak dimaklumi oleh pelanggan. Maka tidak boleh sedemikian. Kalau berlaku, itu dikira sebagai SNC ataupun Syariah Non-Compliant Event. Syariah Non-Compliant Event, SNCE. Okay? Baiklah. Seterusnya pula, dalam slide ni saya tunjukkan paparkan kepada slide. Okay? Kalau dilihat itu, di sebelah kanan, sebelah kiri itu merupakan asal bukunya. Sebelah kanan tu saya buatkan ringkasan. Baik. So, yang minggu lepas ada Bapak sudah tanyakan tentang PER. PER tu Profit Equalization Reserve. Ini biasanya berlaku di dalam akad ataupun di dalam investment account. Okay? Ataupun long term investment punya term. Iaitu dengan nama mudharabah. Pelanggan akan pergi ke bank dan kemudiannya pelanggan itu akan letakkan sejumlah wang. Mungkin RM10,000 ataupun kita kata 10 juta rupiah diletakkan ke bank dalam tempoh setahun. Dengan harapan nanti akan ada keuntungan daripada pelaburan 10 juta rupiah tersebut. Dan dalam akad tersebut akan ada syarat di mana akan ada beberapa peratus daripada 10 juta itu akan disimpan di dalam tabung PER ataupun Profit Equalization Reserve. Okay, reserve penyamaan keuntungan dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa kita lah, kita mudah faham. Di mana reserve itu digunakan sekiranya keuntungan pada tahun tersebut agak kurang, maka bank itu akan mengambil daripada reserve tersebut untuk menyamakan, untuk meninggikan. Kalau asalnya predetermined, namanya predetermined ya. Apa dia panggil? Predetermined ini ialah bukan dijamin, tak boleh jamin. Dalam mudharabah tak boleh menjamin, bank tidak boleh jamin kepada pelanggan. Itu salah. Dalam musyarakah, dalam mudharabah tak boleh jamin.
Cuma boleh dikatakan kalau untung akan dibahagikan 2:8. Macam tu. 2 untuk pelanggan, 8 untuk bank. Itu nisbah itu boleh. Nisbah daripada keuntungan yang telah pun dapat diperolehi. Tapi kalau kita nak takyinkan, nak ditentukan, nak determine the amount of the profit, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu merupakan benda yang belum lagi dapat diperolehi. Okey, oleh demikian, ini adalah benda yang akan disebut di dalam akad, di dalam terma dan kondisi, term and condition. Okey, jikalau pihak yang melabur pelanggan bersetuju, juga dengan bank pun bersetuju, maka itu dipanggil ridha al-muta'aqidain. Secara umumnya itu okey. Okay, sebab apa? Kedua-duanya tahu bahawa wang mereka telah pun disimpankan, telah pun diasingkan kerana ada sebab-sebab tertentu lah. Okay? Kerana beberapa sebab. Hal ini kadang-kadang kita boleh lihat di dalam beberapa contohnya dalam Basel II dan Basel III. Selepas peristiwa bukan peristiwa lah, mana selepas peristiwa beberapa siri financial crisis, contohnya Asian Financial Crisis tahun 1998. Okey, Basel ataupun beberapa pihak Badan Bank Dunia telah pun membuat satu resolusi untuk menggalakkan bank ini ada reserve. Ada reserve bagi mengelakkan berlakunya kerugian atau berlakunya bank run. Bank run ni orang keluarkan duit daripada bank takut rugi. Jadi itu merupakan, kalau setengah ulama mengatakan ini adalah uruf di dalam perniagaan bank. Undang-undang itu walaupun tidak, agak pelik sebab apa, kita melabur tapi ada wang yang disisihkan ke tepi. Ada wang yang tidak digunakan. Tapi melihatkan uruf at-tijari, melihatkan kepada uruf tijari itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam bank. Mereka perlu manage the risk. Mereka perlu menguruskan risiko. Itu merupakan satu perkara yang tidak ada pada sistem dahulu. Sistem dahulu menggunakan emas, perak, tembaga, fulus dan sebagainya. Mereka tidak mengalami risiko yang seperti mana wang fiat pada hari ini. Fiat money ini adalah duit kertas, rupiah, ringgit, dolar. Itu fiat money ini ada dia punya kelemahan. Ada uruf dia atas sendiri untuk manage ataupun untuk mengukuhkan ataupun untuk mengawal risiko yang akan berlaku. Oleh itu dia dalam pelaburan kena ada dipanggil pool of reserve. Benda itu benda biasa di dalam setiap pelaburan. Sehingga kan rakan-rakan kita yang bekerja di fund manager industri ataupun menguruskan dana pun memiliki reserve yang pelbagai. Hari ini kalau kita lihat pasaran dunia agak bergoncang. Harga saham pun tidak begitu baik. Bearish lah, bear. Kita punya pasaran ni bear ni beruang. Dia punya menurun. Okay? Dengan harga komoditi pun ada yang naik. Dengan kes perang di Ukraine. Saya rasa Indonesia pun rasa-rasanya semalam baru Indonesia punya Menteri Perdagangan ditukar ya. Ditukar dengan menteri yang baru sebab isu minyak. Okay, jadi itu semua benda-benda yang berlaku sebab respon kepada market dunia dan ia memberi kesan kepada kewangan dan juga ekonomi. Oleh itu untuk mengawal risiko itu kena ada beberapa syarat yang dibuat bagi melindungi hak, melindungi kepentingan al-muta'aqidain, mereka yang berakad. Jadi benda itu benda yang kita kena lihat dalam banyak aspek. Itu ada mereka yang mencadangkan kita melihat dari segi maqasid. Memang ini tidak ada pun syarat, tidak ada pun perbuatan ataupun tidak ada pun anjuran daripada syariat. Tidak dijumpai pun dalam kitab fiqh, betul. Tapi mengawal risiko adalah merupakan salah satu usaha hifzul mal di bawah namanya maqasid syariah. Okey, itu oleh demikian dulunya ini diharuskan. Hari ini untuk pengetahuan semua di Malaysia, ini sudah mula disisih ataupun ditinggalkan. Tak boleh lagi. Kita kena tinggalkan ke semua bank yang ada perlu di-convert kepada akaun. Perlu diserahkan kembali kepada empunya. Jadi itulah evolusi dalam perbankan. Perbankan ni bukan dia adalah hukum yang diambil untuk seketika itu,
Jika lihat ada hukum lebih baik, akan dimigrasi, akan ditinggalkan kepada yang lebih baik. Okey, baik. Okey, terus lagi. Okey, itu dipanggil sebagai al-aslu fil uqud ridal muta'aqidain. Baik, yang kelima pada hari ini, kedua pada hari ini, totalnya dah yang kelima. Satu kaedah ini nama dia lil ajali qistun minas zaman. Lil ajal qistum minaz zaman, iaitu masa ini, okay, masa ataupun penangguhan masa pembayaran itu ada kos tertentu. Penangguhan itu sentiasa diiringi dengan kos. Penangguhan itu sentiasa diiringi dengan kos. Maknanya kalau kita membayar satu harga itu dengan bertangguh. Contohnya saya membeli barang daripada rakan saya, daripada Pak Luqman Hakim, bagi contoh, saya beli, kalau saya membayar tunai, membayar cash, harganya ialah mungkin 1 juta rupiah. Tapi saya kata saya nak bayar tahun depan. Sebab sekarang ni saya tak ada duit lagi. Saya beli handphone, saya beli Happy ataupun mobile, harganya 1 juta rupiah. Namun saya minta untuk bayar tahun depan, tahun 2023. Jadi harganya, Pak Luqman kata kalau bayar tahun depan, harganya bukan lagi 1 juta. Harganya ialah 1.1.7 million. 1.7 juta rupiah. Mengapa? Sebab ada penangguhan masa. Di situ para ulama kata betul. Okay? Sebab penangguhan itu ada kos. Oleh demikian, memang kaedah ini kaedah yang kita boleh terima. Okay? Dipanggil time value of money. Kita semua belajar tu. Itu antara tajuk yang paling penting di awal-awal financial management. Pengurusan kewangan. Time value of money. Sebab apa? Setiap waktu itu ada kos dia. Okay, baiklah. Cuma Islam tidak setuju ataupun syariat tidak setuju time value of money digunakan pada akad hutang. Time value of money boleh guna pada akad jual beli. Even pada akad sewaan. Tetapi tidak boleh pada akad hutang. Itu yang akan berlakunya riba duyun ataupun riba ul-qard. Riba pinjaman, okey, ataupun mungkin berlakunya riba hutang. Itu perkara yang perlu dipahami. Boleh ke jual harga mahal sebab dia bayar tahun depan? Jawapan kita, kalau dengan akad jual beli tidak ada masalah. Yang Islam tidak setuju ataupun diharamkan ialah berlakunya markup, berlakunya harga, penambahan harga sekiranya ia berlaku pada akad yang berbentuk hutang. Saya pinjam duit siapa ni? Saya tengok nama tepi ni boleh ya. Amanda Rezeki. Saya pinjam duit dia berapa? Saya pinjam 1 juta rupiah. Amanda kata bayar balik dengan harga 1.2 juta. Itu merupakan peningkatan kerana hutang. Itu akan jadi riba, riba ul-qard, riba ul-jahiliyah dan sebagainya. Tetapi kalau peningkatan harga itu berlaku kerana jual beli, maka itu tidak berkaitan dengan hutang, maka ia diharuskan. Memang ada zaman, memang ada zaman ataupun ada harga. Masa itu ada harga. Okey, baiklah. Terus sikit lagi. Okey, ada lagi ni. Contohnya bagaimana? Kita lihat kaedah dan terus lihat contoh bagaimana ia dipraktikkan. Okey, application of the maxim in fiqh. Okey, sebagai contoh murabahah, isu jual beli murabahah. Okey, isu kita membeli secara murabahah. Apakah itu murabahah? Murabahah ini ialah kita membeli dengan harga yang telah pun dimarkup ataupun dinaikkan. Dalam keadaan pembeli pun tahu itu adalah merupakan markup. Itu bukan lagi kos, itu bukan lagi harga asalnya. Okey, sebagaimana hari ini mungkin juga di Indonesia, mungkin juga di Malaysia ataupun juga di Qatar ataupun di Bahrain, kaedahnya ialah apabila contoh saya ingin membeli kereta mobil. Saya nak beli mobil. Saya pergi ke kedai mobil, ke perusahaan mobil. Berapa harganya? Harganya dalam dolar ialah $10,000. Itu harga yang diberikan oleh
pengusaha mobil kepada saya, Bapak nak beli kereta harganya $10,000. Okey. Jadi saya tak ada duit sebanyak itu. Saya akan pergi ke bank. Mohon bank menguruskan pembelian mobil tersebut. Dan bila bank menguruskan dengan prosedurnya, dengan borangnya, okey, bank akan jual kepada saya dengan harga $12,000. Murabahah. Asalnya $10,000. Tapi bila bank uruskan, bank yang akan bayar dahulu kepada pengusaha kereta, harganya menjadi $12,000. Saya tahu kedai itu jual $10,000. Bank jual pada saya $12,000. Mana bank markup $2,000. Saya tahu. Itu dipanggil murabahah, di mana keuntungan itu dimaklumi oleh pembeli. Okey. Tapi sebabkan saya nak pakai kereta tu, saya terima je, tak apalah. Walaupun harga $2,000 pun saya okey je. Okey, kenapa saya okey? Sebab saya perlukan duit tu. Saya perlukan kereta tu. Kereta satu keperluan. Mungkin di Indonesia tidak lagi. Di Malaysia satu keperluan kereta ni. Memang wajib kita kena ada kereta. Tidak ada pilihan lah, tak ada kereta. Jadi kita kena beli kereta. Walaupun mungkin dah ada markup, kita beli. Dan kenapa bank markup? Kerana kita akan membayar kepada bank bukan harga hari ini. Harga hari ini $10,000. Tapi kita akan bayar dengan ansuran selama 8, 7, 9 tahun. Lama. Tahun ni tahun 2022, kita akan bayar sampai tahun 2030. Agak lama, tempoh yang agak panjang. Oleh yang demikian, bila tempoh tu agak panjang, jadi boleh dikatakan bank hanya akan dapat keseluruhan harga itu selepas 8 tahun. Jadi 8 tahun tu ajal. Ajal ni adalah penangguhan bayaran. Oleh demikian, bank berhak untuk charge kepada saya dengan harga lebih. Dikata kepada saya, kepada pelanggan, dikata kalau you nak beli dengan harga cash, you boleh terus kepada pengusaha bayar $10,000. Tapi kalau you nak beli dengan bank, bank akan charge sebab kita bayar dengan ansur-ansur. Kita membayar secara ansuran. Ansuran sampai 8 tahun. Itu dipanggil sebagai al-ajal. Oleh demikian, ajal itu ada kosnya. Ya, ada dia punya kos. Hatta kalau kita, itu mana kos itu kena ambil kira. Apatah lagi hari ini kita ada inflasi. Oleh itu ulama kita dia membahaskan dengan panjang. Ini saya divine sikit, menyimpang sedikit daripada harga berkaitan inflasi yang terkait dengan hutang. Inflasi yang terkait dengan hutang. Sebagai contoh, saya buat satu contoh ya, bagaimana Islam deal dengan baik. Sebab ulama seperti Al-Imam At-Tumurtashi, ulama mazhab Hanafi, dia buat kitab Bazdul Majhud fi Taghyir Nukhud. Bazdul Majhud fi Taghyir Nukhud. Dia cerita bagaimana kita nak kena deal dengan hutang yang telah pun berubah nilai. Sebagai contoh. Sebagai contoh ya. Ini saya nak kaitkan bagaimana masa itu memang kita kena appreciate dengan, memang kita kena ambil kira duit dengan perubahan masa. Esok punya RM1 ataupun RM1,000,000 tak sama dengan minggu lepas, tak sama. Sikit perubahan. Sikit perubahan. Baik, contohnya macam ni. Pada tahun 2020 yang lepas, sebelum pandemik, tahun 2020 yang lepas, sebelum pandemik, saya, ni contoh saja, contoh, bukan real, ni contoh saja. Sebelum, pada tahun 2020 yang lepas, saya ada meminjam daripada rakan di Indonesia. Saya pinjam duit dolar. Ketika itu dolar bersamaan dengan saya tak perasan berapa tukaran hari ini. Dolar bersamaan dengan, kalau ringgitnya RM4.40. $1 ialah RM4.40. Maaf. Okey. $1 dia punya exchange-nya ialah RM4.40 tahun 2020. Selama 2-3 tahun ini berlakunya perubahan inflasi, deflasi, naik turun dan sebagainya,
maka hari ini $1 bersamaan dengan RM5. Sebagai contoh saja. Dah naik. Oleh demikian, adakah saya nak bayar dengan harga dolar ataupun saya kena convert ke dalam ringgit yang akan menyaksikan ringgit itu berubah. Yang akan menyaksikan ringgit itu akan berubah nilai dia. Kalau dolar samalah. Saya hutang $1,000. Ketika itu $1,000 bersamaan dengan RM4,400. Hari ini $1,000 bersamaan dengan RM5,000. Saya nak bayar RM5,000 ke $1,000 ke bagaimana? Sama je kalau saya bayar $1,000 pun RM5,000 juga. Ataupun saya kena turunkan, saya kena bayar RM900 lebih je untuk menyamakan dengan nilai ringgit tahun 2020 RM4,400. Itu dibahas panjang oleh para ulama kita. Cuma ulama kita kata rujuk kepada nilai asal iaitu $1,000. Okey, itu yang paling selamat lah. Sebab kita hutang pun dolar, bayar dalam dolar. Tapi bagaimana kalau dolar itu telah pun jatuh? Bagaimana dolar itu telah naik berganda-ganda? Adakah tak pakai dolar? Dulu $1,000 bersamaan RM4,000. Hari ini $1,000 bersamaan RM8,000. Nak bayar dolar ke nak bayar ringgit? Jadi benda itu isu besar. Oleh itu Al-Imam Syekh Dr. Al-Qaradaghi dia bahas bab ini dalam buku dia. Antara ulama-ulama besar yang perlu dirujuk dalam Islamic Finance ialah Syekh Ali Al-Qaradaghi. Itu antara ulama yang boleh kita rujuk, banyak buku dia. Dia seorang yang kreatif, yang alim kabir lah. Okey. Jadi kalau kita nak bayar pakai dibahaskan, dia kata kalau perubahan itu sedikit. Contohnya $1,000 tahun 2020 bersamaan RM4,000. Hari ini $1,000 bersamaan RM5,000. Sikitlah, banyak tapi taklah banyak sangat. Maka kata Syekh, elok kita kekalkan jumlah lama $1,000. Tetapi bagaimana pula kalau mata wang tu dah pun inhiarul kamil, telah pun jatuh sejatuh-jatuhnya. Contoh macam mata wang Venezuela. Contoh macam mata wang Sri Lanka pada hari ini. Contoh macam mata wang Greece pada zaman dahulu atau Argentina yang pernah berlakunya inflasi yang begitu besar. Venezuela beratus kali ganda. Jadi itu dipanggil inhiar kamil, keruntuhan yang teruk. Ketika itu perlu dinilai kembali nilai. Tengok nilai tersebut. Jadi ini bahas dalam, tapi benda ni agak complicated. Namun itulah perbincangan dan pertimbangan yang syariat kita berikan untuk memastikan adil itu ada wujud keadilan. Jadi kita kata ada kaedah, kita lihat al-aslu fil uqud al-adlu. Asal dalam akad ini adalah keadilan. Okay, penting tu. Penting untuk kita boleh kira. Contoh ya. Dulu kita ada meminjam 1 Bitcoin daripada rakan kita. Kita pinjam, kita nak trading dalam cryptocurrency punya market, kita pinjam 1 Bitcoin. Ketika itu 1 Bitcoin bersamaan dengan 30,000 USD. 30,000 USD. Okey, kita tahun 2021 kan, tahun 2020 harga dia ialah 1 Bitcoin bersamaan 30,000 USD, US dollar. Hari ini kita nak bayar balik hutang tu. Apa hutang kita? 1 Bitcoin sahaja. Tapi hari ini Bitcoin telah pun jatuh kepada 15,000 USD. Sekali ganda harganya turun. Dulu 30,000 USD. Hari ini 15,000 USD. Adakah wajar kita membayar hutang dengan 1 Bitcoin yang nilainya 15,000 USD? Sedangkan dahulu kita pinjam dengan harga 30,000 USD. Sekali ganda. Walaupun asalnya 1 Bitcoin sama je. Bitcoin tak berubah, tapi nilai itu berubah. Nilai USD itu berubah. Di situ akan timbul isu.
Okay? Adakah wajar tidak wajar? Walaupun hutang tu memang sama ya. Denominator pemboleh ubah dia punya pembawah dia sama. Bitcoin. Saya pinjam Bitcoin, saya bayar Bitcoin. Tapi Bitcoin dulu saya beli murah, mahal, 30,000. Hari ini saya bayar murah, 15,000. Jadi benda itu perlu dibincangkan. Fiqh perlu mesti terbuka. Fiqh biasanya akan terbuka. Yang penting kita lah terima ataupun tidak. Jadi melihat kepada semangat adil, semangat hifzul mal, maka mungkin benda itu perlu dibincangkan kembali. Kita tengok kepada market dan sebagainya lah. Semua ulama kita memberikan banyak pendapat, itu merupakan khilaf yang baik. Baiklah. Okey, sambung lagi ya, sikit lagi. Kita habis. Okey, baik. Last, okey. Ini merupakan satu kaedah yang utama, yang besar. Kaedah besar di dalam dipanggil qawaid al-khumsah al-kubra. Kaedah 5 yang besar. Antaranya ialah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu melihat kepada niat kita. Itu kaedah dia yang secara asal. Dan dia boleh pergi pada bab ibadat, bab munakahat, bab muamalat, bab jinayat. Macam-macam bab ada. Dan juga kalau contoh bab muamalat, contoh bagaimana? Saya buat contoh. Seseorang itu, sayanya menjumpai satu barangan tertinggal. Dia panggil luqatah. Saya jumpa handphone tertinggal lah. Bukan orang punya. Orang punya tapi tertinggal. Namanya luqatah. Luqatah. Saya jumpa luqatah ataupun handphone tertinggal keciciran luqatah keciciran itu terjatuh, tertinggal. Okey. Saya jumpa, saya pun ambil. Bila saya ambil tu, apa saya punya niat? Kalau saya ambil dengan niat untuk mengambilnya, nak ambil terus. Padahal kita ada undang-undang. Luqatah ni kalau kita jumpa, kita kena maklumkan. Kita kena, kita panggil ta'rif. Kita kena membuat pengumuman. Hari ini kita ada banyak media sosial. Kita boleh masuk TikTok, masuk FB, masuk WhatsApp, masuk Telegram, kita share. So tidak ada masalah lagi. Dulu kita kena pergi ke masjid, buat pengumuman. Hari ini dah ada media sosial mudah. Kita jumpa handphone. Dan bila saya ambil handphone tersebut, okay, apa niat saya? Apakah saya punya niat? Kalau niat saya adalah untuk mengambil dan juga mencari tuan dan memulangkannya, itu baik. Tiba-tiba rosak. Saya tidak perlu dhaman. Saya tak perlu jamin. Kenapa? Sebab saya mengambil ni, saya ambil ni memang saya nak pulangkan, nak cari tuan dia. Tapi tiba-tiba rosak. Bukan salah saya. Okey? So, saya tak perlu jamin. Walaupun tuan tu kata, awak rosakkan. Bukan. Saya ambil tadi tu, saya simpan untuk saya cari siapakah tuan asal dia. Sebaliknya pula, kalau contoh saya jumpa handphone, senario yang sama, saya jumpa handphone orang punya, saya ambil tapi niat saya apa? Saya punya niat, saya punya qasad untuk mencuri, mengambil terus. Tiba-tiba rosak. Apa hukuman dia? Saya kena dhaman. Saya kena jamin. Mengapakah awak kena jamin? Tadi itu tak jamin. Tadi itu sebab dia mengambil untuk mencari tuan dia. Itu benda yang bagus. Kali ini pula, saya ambil tapi bukan untuk tuan. Saya ambil untuk saya sendiri. Niat itu membezakan. Adakah saya perlu jamin ataupun tidak? Itu dia panggil sebagai satu contoh bagaimana al-umur bimaqasidiha ini memberi kesan dalam kita punya muamalat. Okey. Apakah praktisnya di dalam perbankan ataupun kewangan Islam? Tengok ya. Kita tengok. Contoh tu ada dekat tepi tu. Tapi saya telah pun mengeluarkan yang asal, yang contoh lain, contoh fahaman umumnya. Iaitu kes wakalah pembelian komoditi. Okey, di Malaysia kita membolehkan penggunaan dipanggil tawarruk. Tawarruk kita tawarruk yang munazzam. Tawarruk munazzam ini ialah tawarruk yang bukan macam tawarruk fiqhi. Fiqhi ini ialah tawarruk yang memang tidak dirancang. Saya beli handphone
daripada Pak Ishak sebagai contoh, saya beli handphone daripada Pak Ishak dengan harga RM1 juta. Saya jual dengan Ifah. Nama tu saya tengok tepi ni, Ifah. Okey, berapa harganya? Saya jual dengan Ifah mahal sikit lah. Saya jual Ifah murah. Saya beli mahal. Tapi ada 3 orang berbeza. Pak Ishak dengan Ibu Ifah. Mbak Ifah sebagai contoh. Jadi ada 3 orang. Saya, Pak Ishak, Ibu Ifah. Itu terpanggil tawarruk. Saya beli murah, saya jual mahal. Ataupun saya beli mahal, saya jual murah. Itu dipanggil tawarruk fiqhi. Tawarruk yang asal. Itu diharuskan. Semua mazhab mengatakan okey. Tetapi hari ini ada yang panggil tawarruk munazzam. Dirancang. Menggunakan, kalau di Malaysia kita gunakan bursa silap. Kita ada bursa khas untuk komoditi. Yang paling pastinya kelapa sawit, itu crude palm oil ataupun CPO. Adanya besi, adanya emas tak boleh. Di Wawi tak boleh. Adanya, kalau setengah syarikat di Malaysia ada syarikat Sedania. Jadi kita menggunakan airtime. Airtime ni merupakan airtime, kita punya phone, kita punya airtime. Jadi banyak komoditi yang boleh dijualkan. Timah dan lain-lain lah. Okey, besi, copper. Okey, baik. Itu merupakan komoditi. Baiklah. Apa isu dia? Isunya ialah jikalau seorang itu membeli komoditi. Saya mewakilkan kepada Pak Rizki. Pak namanya Rizki Barakah. Saya wakilkan kepada Pak Rizki, tolong belikan saya komoditi. Maka Pak Rizki pun membelikan satu komoditi. Okey. Maka komoditi yang Pak Rizki beli itu bukan apa yang saya nak. Saya kata, Pak Rizki tolong belikan kelapa sawit. Tapi Pak Rizki beli besi. Maknanya Pak Rizki beli benda yang lain. Saya nak kelapa sawit, bukan nak besi. Tetapi Pak Rizki kata, tak, saya beli ini untuk saya punya. Kalau tak nak lah. Saya ambil sendiri. Maka itu niat Pak Rizki, maka khalas. Itu pembelian yang sah. Tetapi kalau Pak Rizki kata, saya ingatkan tuan nak besi. Rupanya kelapa sawit. Mana silap? Dengan niat tersebut, dengan niat tersilap beli, tersilap faham, membuatkan ia merupakan akad yang batal. Kenapa? Sebab saya sangka besi. Rupanya kelapa sawit. Jadinya wakil membuat benda yang silap, melanggar arahan muwakil. Saya yang mewakilkan. Tetapi berbeza kalau niat Pak Rizki lain. Memanglah saya beli besi, saya nak beli untuk saya sendiri, bukan untuk ustaz. Kalau macam tu, kelas tidak ada tak ada isu. Sahnya jual beli itu. Tapi apakah yang membezakan? Membezakanlah niat. Kalau niat Pak Rizki itu untuk beli untuk saya, tapi silap, terbatal. Kalau niat Pak Rizki itu beli untuk Pak Rizki, itu sah. Walaupun gambarannya adalah sama. Yang bezakanlah niat. Niat. Niat itu penting. Al-umur bimaqasidiha. Tapi isunya niat tidak boleh dibongkarkan, dilihatkan pada fizikal. Tak boleh. Payah kita. Mana tahu niat awak apa? Payah. Tidak senang untuk membongkar niat. Tetapi niat boleh difahami dengan perbuatan-perbuatan zahir. Dia pergi ke bank, okay, dia mohon sekian-sekian, tiba-tiba dia tak sign borang. Ni soalan ni. Dia pergi ke bank, dia nak membuat ITAB, sebab dia nak beli kereta. Okay, seorang pelanggan ini pergi ke bank syariah mandiri, bank muamalat bank muamalat Islam kalau ada, bank syariah sekian-sekian, pergi ke bank, dia nak membeli sebab dia nak mengurus pembelian kereta. Dia dah jumpa dengan pegawai bank, dia dah bersetuju dengan kiraan tersebut, cuma dia tak sign borang sahaja. Di situ adakah sah dia punya, adakah bermaksud ataupun tidak bermaksud? Kata ulama, memanglah dia tak sign. Tapi dia dah pergi. Dia dah pergi ke bank, kan? Dia dah setuju, dia dah jumpa pegawai. Jadi di situ ada dipanggil qarinah yadullu ala niyatihil khalisah. Ada bukti yang menunjukkan niat dia memang nak beli, memang nak ambil produk ITAB. Cuma dia lupa nak sign. Jadi di situlah
tugasan pegawai ataupun jawatan kuasa syariah untuk menentukan, walaupun dia tak ikut SOP, dia tak ikut prosedur, dia tak sign borang. Okay, di dalam perbankan, kalau tidak sign borang, tidak mewakilkan, boleh menjadi SNCE, Syariah Non-Compliant Event. Bahaya. So, ada punya implikasi dia. Tetapi kita boleh takwil, dia dah pergi ke bank, dia dah bawa pen, dia dah ambil borang, dia dah setuju, cuma dia lupa nak sign satu borang. Okay? Jadi al-umur bimaqasidiha. Last sebelum kita habis, sebelum kita buka kepada sesi soal jawab yang masih lagi berkaitan dengan al-umur bimaqasidiha. Sebagai contoh, di dalam perbankan, di dalam kewangan secara umum, kita ada 3 ataupun 4 komponen besar dalam finance, iaitu banking, kemudiannya takaful yang agak kecil sedikit, kemudiannya capital market, dan keempat dia money market. Ada 4 benda. Kita kena ingatlah, banking, ada takaful, kita ada capital market, dan kita ada juga dipanggil sebagai money market. Semua negara ada. Indonesia ada. Bedanya besar kecil sahaja. Semua ada. Okey. Seterusnya kita sedia maklum, kesemua market ini memiliki behavior gelagat yang berbeza. Terutamanya dari segi risiko, makhatir. Dipanggil makhatir. Risiko dalam bahasa Arabnya makhatir. Memiliki risiko yang berbeza-beza. Ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah, dan macam-macam. Risiko pula memiliki pelbagai dimensi. Risiko bank, risiko pasaran, risiko harga barang, risiko harga bahan mentah, risiko harga komoditi, risiko kemampuan pelanggan, macam-macam risiko. Dan setiap institusi pasti menguruskan risiko. Kita pula sebagai, kalau yang dah kahwin ni, kalau keluarga yang dah kahwin, keluarga tu ada risiko tak? Ada. Apa risiko dia? Terputus bekalan pekerjaan. Tak ada income, tak ada pendapatan. Apa dia kena buat? Dia perlu menabung. Sekiranya tidak ada pendapatan, kita ada tabungan. Macam berlaku ketika COVID, pandemik. Tak ada kerja. Kerja dihadkan. Restriction. So, kita kena pakai tabung. Begitu juga dengan pelajar. Ada risiko. Dapat duit, kena jaga, takut duit habis untuk belajar. Setiap manusia, setiap industri, setiap hari kita ada risiko yang berbeza-beza. Dan Islam menggalakkan kita mengawal risiko. Oleh itu dalam hadis, kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW tidak tadbir. Tadbir ni maknanya Nabi agak kedekut menentukan rezeki, tak. Tapi Nabi ni husnul mudarah. Nabi ini merancang, menguruskan dengan baik. Nabi iddikhar, ataupun dakhiru qutus sanah. Nabi menyimpan makanan tu kadang-kadang sampai setahun. Makanan kering lah, kurma ke gandum ke, disimpan. Bukan takut, merancang jikalau ada ketidakcukupan bekalan, ada simpanan. Itu Nabi ajar. Islam macam tu. Risiko tu kita kena ambil kira. Okay, oleh itu dalam bank dia ada CRO, Chief Risk Officer. Dia ada ERMC, Executive Risk Management Committee. Macam-macam komiti untuk control the risk. Orang risiko pula akan buat stress test untuk memastikan risiko yang berlaku ini boleh diabsorb ataupun di-cushion ataupun dikurangkan. Okey, baik. Di antara alat yang digunakan di dalam perbankan untuk mengawal risiko ialah FX ataupun foreign exchange. Okay, itu di antaranya. Bila kita kata FX, kadang-kadang ia dikaitkan dengan derivatif. Derivatif ada 4 dia punya produk: swap, option, forward and futures. Itu boleh tengoklah nanti, forward, futures, option dan swap. Kesemua ini telah ada pun pilihan Islamik ataupun cara compliantnya. Okey, baik. Tak apa, kita takkan cerita jauh. Cuma kita nak katakan, bolehkah kita menggunakan FX ataupun foreign exchange untuk mengawal risiko? Para ulama kata, penggunaan
foreign exchange ni ataupun duit foreign currency ni, duit asing ni ialah sebagai medium of exchange, store of value, unit of account. Itu 3 peranan wang. Medium of exchange, store of value, unit of account. Nak membuat pertukaran, nak ukur barang, nak simpan harga. Itu dipanggil fungsi the function of money ataupun currency. Tapi kalau you beli currency and then you niagakan, you jualkan, benda tu boleh mengganggu kestabilan pasar mata wang, money market. Okay. That's why tidak digalakkan kita involve apatah lagi dalam trading foreign exchange. Apatah lagi di dalam online platform yang tak tahu dia punya sistem leverage, sistem overnight, punya rate income ataupun interest income, macam-macam yang jelas-jelas melanggar akan tata susila riba ataupun keuntungan yang tak betul syariah. Tetapi oleh demikian trading dalam foreign exchange tidak digalakkan, bahkan tidak dibolehkan oleh setengah mazhab, setengah pendapat ulama. Cuma foreign exchange diberikan kelonggaran bagi mereka yang ingin mengawal risiko. Contohnya, contoh last, nanti kita akan buka Q&A. Contohnya, kalau kita nak spekulasi, tak boleh. Tapi siapa yang membezakan yang spekulasi ataupun tidak? Yang membezakan ialah niat masing-masing. Saya beli $1,000. Kenapa awak beli? Saya nak spekulate. Tak bagus, tak boleh. Tapi saya beli $1,000 untuk apa? Saya nak saving untuk saya punya next future punya penggunaan. Itu okey. Perbuatan yang sama, membeli $1,000, tapi niat berbeza. Yang pertama untuk spekulasi, tidak dibolehkan. Yang kedua, dia beli untuk apa? Untuk manage the risk, mengawal risiko. Itu dibolehkan. Apakah yang membezakan? Ialah niat masing-masing. Okey. Contoh, apa contohnya? Contoh macam ni. Saya nak pergi, Allahumma salli ala Muhammad, mungkin bulan 12 nanti, bulan Disember, cadangnya untuk pergi ke Eropah. Jadi, tapi saya takut nanti mungkin ketika itu harga tukaran itu jadi mahal. Okey. Exchange akan jadi mahal. RM1 ataupun €1 bersamaan dengan RM5. Hari ini €1 sama dengan RM4. Saya takut nanti Disember nanti akan lagi naik harga euro. €1 RM5. Jadi mahal. Apa saya buat? Saya membuat wa'ad. Janji saya nak membeli nanti pada Disember €1 RM4 ataupun RM4.50. Janji itu melibatkan foreign exchange. Yes. Okey. Sekejap saya tengok rating ni apa. Bagus. Ada soalan tapi kan saya jawab Ni last Janji itu melibatkan current exchange, foreign exchange. Okey. Harga hari ini €1 RM4. Saya takut, saya khawatir nanti bulan Disember akan jadi mahal. Saya membuat wa'ad, membuat janji untuk membeli nanti Disember €1 RM4.50. Itu dipanggil kita membuat satu janji dan satu niat. Tapi bukan untuk spekulasi, untuk manage saya punya risk. Saya nak manage saya punya risk. Saya takut nanti harga jadi mahal. So saya membuat wa'ad, membuat janji, promise. Adakah dibolehkan? Dibolehkan sebab saya bukan nak spekulasi, saya nak manage ataupun menguruskan risiko saya. Itu berlaku di dalam futures. Okey, futures. Okey, itu juga dipanggil wa'ad dan sebagainya. Maka itu dipanggil benda yang foreign exchange yang dibolehkan. Mengapa? Kerana saya bukan nak spekulasi, tapi saya menginginkan mengawal risiko saya, takut nanti saya rugi besar. Ini akan berlaku pada perniagaan yang beli komoditi, membeli kurma daripada Arab, membeli barang-barang daripada Euro. Benda itu perlu dikawal dengan baik. Okey, baik. Saya rasa itu akhirnya pada hari ini. Mungkin minggu depan kita akan lihatlah kaedah yang kedua, yang seterusnya, al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Insya-Allah. Saya lihat persoalannya. Common practice saat pembelian barang dengan murabahah, contoh rumah, saat pembeli mahu membayar lunas sebelum masanya, early settlement.
Misalnya murabahah 10 tahun dibayar lunas setelah 7 tahun. Artinya sisa 3 tahun. Kalau cicilan per bulan 1 juta rupiah, seharusnya dibayarkan 3 tahun dalam 12 bulan dan 1 juta. Tapi kerana bank menerapkan Rule 78 yang dibayarkan nasabah lebih 36 juta. Rule 78, kalau kita lihat, okey. Soalan ni pula ada soalannya. Common practice tidak dijelaskan oleh bank di awal akad. Saat pelunasan setelah 7 tahun menyebabkan masalah. Apakah kaedah ini sah atau rosak kena ada ketentuan yang tak jelaskan? Okey, baik. Macam ni. Maaf, saya batul sikit. Maaf. Baik, macam ni. Kalau mengikut mazhab Hanafi, dia ada dipanggil akad yang rosak fasad ataupun akad yang batil. Akad yang rosak ataupun akad yang batil. Akad yang rosak boleh rectify, boleh baiki. Akad yang batil, dia tak boleh baiki, rosak. Akad yang batil ini akan berlaku pada, dipanggil pada mahiyatul akad, pada rukun-rukun akad, pembeli, penjual, barang, harga. Okey. Pembeli, penjual, barang, harga. Sekarang ini isunya untuk 7 tahun, jelas tak harga? Jelas. Memang pakai Rule 78, tapi jelas. Jadual telah semua siap. Siap jadualnya. Kalau kita ikut jadual, itulah harga dia. Sebulan bayar 1 juta rupiah. Selama 10 tahun. Lebih kurang ya. Kalau ikut ni, inilah dia. Jadi secara umumnya, di awal akad telah pun selesai. Pembeli tahu kerja dia, penjual tahu siapa, harga tahu, sebulan bayar 1 juta rupiah, selama 10 tahun ataupun 120 bulan. Okey. Sekarang ini, tiba-tiba berlakunya early settlement, bayar awal. Berlaku perubahan, okay, akibat daripada peratusan ataupun sistem Rule 78 itu. Okey. Adakah rosak akad? Jawapan pada saya tidak rosak. Tidak batal. Mungkin akan berlaku rosak. Batal ini maknanya bubar, habis. Tapi tak akan batal sebab apa? Di awal tu telah selesai. Pembeli tahu, penjual tahu siapa dia, harga jelas, okey, barang pun jelas. Cuma bila berlaku tengah-tengah tu perubahan, berlakunya early settlement, berlakunya pula dia panggil sebagai perubahan pada harga. Jadi dengan Rule 78 yang mengikat, membuatkan harga tu tidak puas hati. Oleh demikian, kalau kita lihat di Malaysia, kalau praktis kami di Malaysia, kita ada PDS, Product Disclosure Sheet. Di situ akan diterangkan ke semua formula yang akan digunakan untuk mengira early settlement ataupun ibrah. Jadi kalaulah contohnya pelanggan memilih early settlement, tetapi bank tak boleh kasih dia punya jumlah tu sebab bank pun tak tahu bila pelanggan akan buat early settlement. Kalau early settlement berlaku 5 tahun, lain harga dia. Kalau early settlement berlaku 7 tahun, lain harga dia. Susah bagi bank. Apa bank buat? Bank cuma beri formula sahaja. Kalau bank ikut formula itu, walaupun tidak diketahui secara takyin oleh pelanggan, rasanya itu okey. Sebab bank dah beri formula. Tapi memanglah betul lah, bank tak bagi dia punya jumlah. Sebab jumlah tu sukar. Takkan setiap bulan nak keluar satu jumlah baru untuk settlement. Tidak mungkin. Bank cuma boleh memberikan dia punya formula sahaja. Cukup dengan formula boleh membantu. Kalau ada formula yang diketahui, cukup. Tak kerosak akad tu. Cuma isunya tak tahu formula. Ini isunya bukan isu tak tahu. Isu dipanggil asymmetric information. Informasi yang tidak selari kadang-kadang. Oleh itu, saya tak melihat ini benda yang rosak. Ini mungkin tak batal. Mungkin kerosakan yang boleh dibincang balik. Kalau dalam bank, kalau di Malaysia ni benda ni akan kira selesai. Dia tak dikira batal lah. Mungkin rosak sedikit sebab tidak ada kejelasan. Tapi kalau bank membuktikan dia ada PDS, Product Disclosure Sheet, dia ada bukti, dia ada sign, jadi itu kekuatan bagi pihak bank. Biasanya bank akan buat semua itu.
Sebab tu setiap produk tu nak diluluskan akan banyak punya step-step dia. Kerana apa? Kerana bank juga ada hak menjaga hak-haknya pembeli. Okey. Kadang-kadang mungkin pelanggan yang tidak perasan kadang-kadang. Betul. Itu biasa berlaku, pelanggan tidak perasan, dia tak sign, dia tak baca. Masa beli tu nak pergi nak kereta je. Okey, dia tak baca semua dah, dia sign. Bila dia dah tak dibayar, barulah dia baca. Oh, tak tahulah. Jadi benda tu dia panggil maklumat tu dah ada, cuma dia tak faham. Dalam kes yang tuan tanya ni, bapak tanya ni, dia kes dia tak batal lah. Kalau rosak pun boleh rectify, boleh dibaiki kembali dengan diminta concern. Kan dah ada akad ni. Kan sudah ada maklumat ini. Jadi benda tu boleh dibaiki lah. Okay, kalau tidak nanti rugi, nak mahkamah pun bayar. Takkan menang. Kan lama kan. Elok kita bayar aje. Boleh bayar ataupun boleh dipanggil di struktur pembayaran, restructuring. Ataupun reschedule. Penjadualan semula ataupun penstrukturan bayaran semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah tu hari ni. Mohon maaf ya. Lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sahid atas penjelasannya hari ini. Alhamdulillah banyak dah nambah wawasan baru tentang penerapan kaidah-kaidah ini kat Malaysia. Mungkin kurang lebih sama lah dengan yang ada di Indonesia. Ya. Baik Prof, syukron. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, jumpa lagi. Terima kasih, Pak.